Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Saya Dengku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Pendekatan senegara dititik beratkan dalam merancang dan memacu pembangunan sosioekonomi negara bersama agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengenal pasti beberapa perkara penting yang perlu ditangani secara meluas dalam pelaksanaan strateginya. Dengan tema bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian, sembahyang meraih redha Allah, Majlis Sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara bagi tahun 1444 Hijrah akan diadakan Sabtu ini di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Sehubungan itu, bagi memastikan majlis berjalan lancar, pagi tadi diadakan raptai penuh bagi majlis tersebut. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusen, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Tahun ini majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Syarikat PDS Sendirian Berhad dan Syarikat Pediko Sendirian Berhad. Majlis akan diisikan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran serta kesimpulannya, persembahan selawat, ceramah khas dan persembahan khas berbentuk sketsa. Apa yang dimaksudkan dengan tema ini iaitu kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa mencari ridha Allah, iaitu dengan untuk mencapai keridhaan Allah itu dengan melaksanakan sembahyang. Sebab apabila kita mencapai ridha Allah, insya-Allah kehidupan kita akan bahagia, bukan sahaja di dunia bahkan di akhirat kelak, insya-Allah. Selaku agensi utama kerajaan, Jabatan Perdana Menteri mendukung hasrat bagi merealisasikan gagasan sebuah negara zikir dan benar-benar memenuhi ciri-ciri Baldatan Thayyibatan wa Rabbun Ghafur. Semasa sesi muzakarah Jabatan Perdana Menteri bersama ahli-ahli majlis mesyuarat negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri turut menjelaskan 4 bidang utama difokuskan, iaitu urus tadbir perkhidmatan awam, wawasan, sekuriti dan undang-undang dan tenaga. Di samping itu, pendekatan senegara turut dititik beratkan dalam merancang dan memacu pembangunan sosioekonomi negara bersama agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan, termasuk ahli-ahli yang berhormat Majlis Mesyuarat Negara yang merupakan rakan strategik kerajaan dalam pelaksanaan dasar-dasar dan pelan-pelan tindakan. Yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja Meja Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menyatakan sesi muzakarah tersebut merupakan peluang bagi kedua-dua belah pihak untuk bersemuka dan sama-sama mengambil perhatian akan isu-isu mustahak dan apa jua perkara yang mempunyai kesan positif terhadap kehidupan seharian dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Pembangunan kepimpinan di bawah Civil Service Leadership Pipeline CSLP. Tujuan sesi muzakarah tersebut diadakan untuk mengongsikan maklumat terkini mengenai pencapaian dan perkhidmatan bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan penduduk secara berterusan ke arah mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Sesi muzakarah diadakan petang tadi di Jabatan Perdana Menteri.
Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi telah mengenal pasti beberapa perkara penting yang perlu ditangani secara meluas, antaranya keselamatan the security assets dan personnel termasuk ancaman siber dan penyediaan sistem pengangkutan berkesan dan gangguan kepada perkhidmatan rangkaian. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi mengongsikan perkara tersebut semasa sesi muzakarah bersama ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dalam sesi yang berlangsung di pagi tadi itu, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa turut mengongsikan beberapa pencapaian yang dicapai oleh kementeriannya. Dari segi sektor pengangkutan, buku edisi kedua The Safe and Smart Driving in Brunei Darussalam dan juga buku bacaan bersiri pendidikan keselamatan jalan raya juga telah dilancarkan pada tahun lepas. Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti sistem pengangkutan bas awam di negara ini, projek rintis sistem maklumat bas penumpang iaitu Bus Passenger Information System juga telah diperkenalkan. Berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, sesi diadakan untuk mendengarkan perbincangan dua hala yang produktif bagi semua pihak ke arah mencapai matlamat Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Sesi juga berpeluang untuk meneliti pelbagai isu dan cabaran yang berkaitan dengan sektor-sektor pengangkutan dan infokomunikasi, meninjau pencapaian-pencapaian kementerian serta perancangan strategik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan. Pelbagai kursus ditawarkan oleh 3 universiti utama di negara ini semasa Hari Terbuka universiti-universiti berkenaan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Ke arah menyemai rasa kecintaan dan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama pagi tadi mengadakan majlis pengagihan bendera kecil meja. Pengagihan berlangsung secara serentak di keempat-empat daerah. Pengagihan bendera kecil di daerah Brunei dan Muara disampaikan oleh Awang Haji Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diadakan di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Kato. Di daerah Blyth, pengagihan diadakan di Dewan Sekolah St. John, Kuala Blyth. Bagi daerah Tutong, pengagihan berlangsung di Dewan Serbaguna, Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Soleha. Manakala di daerah Temburong, majlis diadakan di Dewan Sekolah Rendah Sultan Hashim, Batu Apoy. Pelbagai maklumat mengenai program-program yang ditawarkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Teknologi Brunei UTB dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa boleh diperoleh semasa berlangsungnya Hari Terbuka universiti-universiti berkenaan bermula hari ini. Di UBD, majlis berlangsung di Dewan Chancellor Universiti berkenaan. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Turut dilancarkan laman sesawang baharu UBD. Hari Terbuka UBD dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 8 pagi hingga 4 petang. Ia diadakan sehingga 17 Februari 2023. Sementara itu, UTB juga mengadakan Hari Terbuka sehingga esok. Hari Terbuka menawarkan acara peluang kepada bakal pelajar untuk berinteraksi secara langsung bagi mendapatkan pemahaman tentang program akademik UTB.
we came up with a new program, which is undergraduate program, which is Bachelor of Science in Digital Media, and it has 2 majors. The basic requirements-nya adalah, for example, dari A-level students, from level 5 student as well daripada Polytechnic, and also from IB. We offer now Master in Architecture. So basically it's equivalent to part 2 of the architecture program. So we have already UG, Bachelor, so which is equivalent to part 1. Turut mengadakan Hari Terbuka UNISA, diadakan sehingga esok, ia antaranya bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas mengenai pelbagai program pengajian yang ditawarkan. Salah satu platform kepada bakal pelajar yang akan mengikuti program-program lepas ijazah untuk bersemuka dan berbicara dengan para akademik yang ada di NISA untuk membincangkan mengenai peluang penyelidikan mengenai pelbagai topik. Terdapat pelbagai pengajaran yang dapat diambil dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, antaranya tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan teragung, kesucian kota Madinah dan Baitul Maqdis serta adab dalam kehidupan Muslim. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam halakah bimbingan dai kali ke-64 sempena sambutan Isra' dan Mi'raj bagi tahun 1444 Hijrah di Pusat Dakwah Islamiyah. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Halakah bertajuk ke arah kemantapan da'i yang berkaliber juga adalah sebagai usaha menyelaras isi kandungan ceramah agar isu atau tajuk yang akan disampaikan oleh para penceramah sentiasa konsisten dan relevan dengan peredaran masa dan zaman. Bertemakan bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian, sembahyang meraih redha Allah. Halakah kali ini bertujuan mencapai objektif dan sasaran yang dihasratkan, iaitu memberikan ilmu pengetahuan, berkongsi isu dan bertukar-tukar fikiran berkaitan tema sambutan Isra' dan Mi'raj tahun ini. Berikutan pengumuman pengemaskinian sukat-sukat langkah pengawalan COVID-19 yang bermula hari ini 15 Februari 2023. Dasar pelawat dan pendamping bagi hospital-hospital, pusat-pusat kesihatan dan fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta dikemaskini seperti berikut. Pemakaian sungkup muka hanya dimestikan di kawasan-kawasan klinikal sahaja apabila berada dalam premis hospital, pusat kesihatan atau fasiliti kesihatan. Kawasan-kawasan klinikal adalah apabila terdapat pertemuan antara petugas kesihatan dan pesakit serta terdapat pelaksanaan prosedur perubatan, rawatan, konsultasi dan pengambilan ubat-ubatan. Ini termasuk kecemasan dan kemalangan kaunter pendaftaran, ward, klinik, farmasi, pembedahan dan tempat menunggu berdekatan ward. Para pelawat tidak lagi dikehendaki untuk membuat ujian ART sebelum datang mengunjungi pesakit-pesakit di ward-ward. Walau bagaimanapun, ujian ART adalah masih digalakkan. Ujian ART akan terus dilakukan bagi pesakit-pesakit yang akan dimasukkan ke hospital untuk rawatan. Pesakit-pesakit yang juga dijangkiti COVID-19 akan dirawat di ward-ward pengasingan yang dihaskan. Walau bagaimanapun, terdapat kawasan atau klinik yang mungkin mempunyai keperluan bagi pesakit untuk membuat ujian ART. Ujian ART dikehendaki bagi pesakit-pesakit luar yang menerima rawatan atau prosedur seperti kecemasan dan kemalangan, pesakit yang mengalami sakit yang berat atau serius dan yang besar kemungkinan memerlukan kemasukan ke hospital. Bagi mengelakkan risiko jangkitan dan memastikan para pesakit yang dimasukkan ke ward mendapat rehat yang mencukupi serta menerima penjagaan dan rawatan tepat pada masanya, hanya 2 orang pelawat yang ditetapkan, iaitu tidak termasuk penjaga, dibenarkan bagi setiap pesakit pada setiap sesi lawatan semasa waktu melawat.
Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan masuk ke ward atau unit. Pelawat hanya dibenarkan melawat pesakit di ward zon risiko rendah. Pelawat tidak dibenarkan melawat pesakit di ward tahanan, ward pengasingan atau mana-mana ward yang aksesnya terhad. Hanya seorang pelawat dibenarkan menemani pesakit untuk perjanjian atau pengambilan ubat. Manakala semua pelawat hendaklah memastikan untuk memakai sungkup muka pada setiap masa. Bagi pendamping atau penjaga, hanya seorang penjaga bagi setiap pesakit dibenarkan. Pertukaran penjaga bagi setiap pesakit adalah dibenarkan dengan syarat pengganti perlu melakukan ujian ART dan para penjaga hendaklah memakai sungkup muka pada setiap masa. Pesakit COVID-19 tidak dibenarkan menerima prosedur rutin seperti prosedur pergigian. Walau bagaimanapun, pesakit COVID-19 yang mengalami simptom yang semakin teruk boleh mendapatkan rawatan di hospital atau pusat kesihatan berdekatan dan perlu memaklumkan kepada petugas kesihatan bahawa mereka adalah positif COVID-19. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi talian Darussalam 123 atau layari laman web Kementerian Kesihatan atau mengikuti media sosial @MOH Brunei. Berikutan dengan insiden seorang pesakit jatuh dari sebuah tingkap bangunan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha pada hari Selasa 14 Februari 2023. Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa pesakit berkenaan pada masa ini berada dalam keadaan selamat dan sedang menerima rawatan. Pihak kementerian masih melakukan siasatan mengenai insiden tersebut dan memohon kerjasama dari orang ramai untuk tidak menyebarluaskan lagi sebarang gambar atau video kejadian tersebut bagi menjaga dan menghormati pesakit berkenaan. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 dan tiada kes dalam kategori 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 346 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapatkan 3 dos vaksin 62.7% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%. Akibat meninggalkan dan melonggok bahan binaan tanpa kebenaran di tempat awam, sebuah syarikat di daerah Blight dikenakan kompaun RM1,000 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 Penggal 30 Bab 12-1 di bawah Bab 12-1-F-2. Syarikat terbabit diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan kompaun dan jika gagal, syarikat berkenaan boleh didakwa ke mahkamah. Dalam memastikan Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 Penggal 30 Bab 12-1 dilaksanakan, Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Blight sentiasa menjalankan operasi pemantauan iaitu membuat rondaan di tempat-tempat awam dan kawasan larangan pembuangan sampah. Segmen sukan dimulakan dengan kejohanan Liga Futsal Brunei 2023. Dua perlawanan berlangsung semalam yang menyaksikan Kota Rangers dan MS ABDB Perwira masing-masing melakar kemenangan. Perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan UBD. Perlawanan pertama menyaksikan Kota Rangers menang 4-0 ke atas Street United. Kota Rangers membuka tirai jaringan seawal minit pertama permainan. Bersambung babak kedua, Kota Rangers berjaya menggandakan gol mereka pada minit ke-22. Manakala gol ketiga dan keempat hadir pada minit ke-24 dan ke-39.
Sementara itu, perlawanan kedua menyaksikan MSABDB Perwira menewaskan BIBD SRC 5-1. MSABDB Perwira mendahului perlawanan pada minit ke-23. Selang 5 minit kemudian, MSABDB Perwira menyumbat gol kedua. Gol ketiga hadir pada minit ke-31 dan gol keempat dijaringkan seminit kemudian. BIBD memperoleh gol tunggal mereka pada minit ke-35 pada minit-minit akhir perlawanan. MSABDB Perwira memuktamadkan kemenangan 5-1.